Adakah mengambil vaksin untuk anak itu wajib? Apa pendapat Ustaz mereka yang pro vaksin dan anti vaksin? Jawabnya tak ada masalah. Pro vaksin pun betul, hak tidak masuk vaksin pun betul. Yang tak betul tukar cocok jadi bala. Vaksin dengan obat ni dia sepupu. Obat ni bila kita rebah, luka, ambil obat sapu, tu panggil obat. Nah, konon-konon bahasa mudah. Vaksin ni tak. Boh obat dulu, nanti rebah ada dah obat dalam tubuh. Tu vaksin. Faham? Obat ni mana kan? Anak kita demam. Bila demam pergi klinik, ambil obat. Doktor kata minum. Belum makan kali, lepas makan kali, tengah makan kali. Hak P ni pula belum tidur kali, bangun tidur kali, dalam tidur tengah tidur bahang bolok suti lagi. Hak tu obat masa sakit. Tu obat biasa. Vaksin ni gini. Tak demam lagi. Ambil obat, telang dulu. Ubuh dulu dalam tubuh. Bila nanti tahun depan, 2 tahun lagi, datang penyakit tu, obat ada dah. Faham tak vaksin? Faham lagi? Jadi dia masuklah vaksin dalam budak-budak baru beranak. Jadi kalau dia umur 3, 4, 5 tahun nanti, ada wabak ni datang, ada dah obat. Hukumnya harus dalam Islam. Asalkan tidak mudaratkan nyawa budak. Dan jadi orang yang tak mau ambil vaksin, dia tak mau ubuh lagi obat. Nanti bila ada sakit tu baru dia nak ubuh. Itu dia punya pasal. Patut kita tak besar-besarkan masalah ni. Betul tak? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada semua yang menonton bersama dengan saya hari ini, Makdi, akan membincangkan dan mengupas serba sedikit isu-isu terkini yang ada, yang berlaku pada sekarang ni. Orang kata norma baru bersama dengan panel jemputan kita, Daddy Hood dan Omong Haha. That's good. Asal kau macam kelang kabut lah. Dia bukan kelang kabut pun. Relax je. Okey. Jadi kita punya orang cakap apa, patut atau wajarkah kita sebagai influencer ni dengan apa yang kita hadapi sekarang ni, dengan masalah PKP ataupun COVID. Jadi wajarkah sebagai influencer untuk mengambil vaksin? Jadi boleh tak saya mendengar sepatah dua kata daripada Daddy Hood tentang kes ini? Man, okey Bong, kau macam mana Bong? Okay, so sebagai macam seorang yang boleh katakan influencer lah kan, kita ni sebagai streamer, sebagai influencer kan, sebagai kita punya kerja ni, sebab kita kan sekarang dalam fasa dengan wabak COVID ni kan, so banyak benda yang kita terblok akibat benda COVID ni. So sebagai influencer kita kena macam tunjukkan awareness kepada semua, aku rasa. Tak semestinya streamer pun, tak semestinya influencer apa dekat Instagram ke Insta famous pun. Aku rasa artis-artis, pemain bola maupun penyanyi ke, YouTuber ke, kena tunjukkan kenapa, apa yang patut kita buat sebagai rakyat Malaysia ni. Sebab kamu ada follower kan, kita ada follower, macam ada yang ikut kita, apa yang kita buat orang akan ikut. So kita kena pilih jalan yang terbaik sebagai influencer, tunjukkan jalan terbaik supaya ramai-ramai bersatu. Macam itu, macam satu Allah kau tahu. Kalau macam ada banyak hal lah, so apapun yang terjadi ujung-ujungnya akan tak sama. Gitulah konsepku. Oh, maknanya bersatu hati lah kan. Bersatu hati. So, tapi dengan cara influencer ni lead follower orang untuk ke jalan yang betul lah gitu. Jalan terbaik lah. Jalan terbaik lah. Okay. Tapi jalan yang terbaik tu akan dibincang oleh Daddy Hood lah. Oh iya ke? Aku pun kira follower Mudi. Aku pengikutmu, so aku akan ikut kau lah. Gitulah ceritanya dia. Macam tu Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makdi dan juga Ombong Haha, dua-dua yang berada di bawah kerana sudi menjemput. Jadi benda ni bukan jemput sangat lah, macam kita nak bincang lah kan. Sebab since ramai yang nak minta pandangan daripada few streamer.
di bawah family bosku atau homeboys ni sendiri. Isu berkenaan zaman sekarang ni, kalau kau tanya aku tentang vaksin ke SOP ke apa ke, itu semua bukan di bawah bidang kuasa aku lah kan. Sebab vaksin ada KKM, SOP ada apa MKN kan, Majlis Kesihatan Negara. So kita tak tahu apa sebenarnya direction mereka kan. Apa yang aku tahu as a influencer ni, as a streamer ni, kita kena bagi tahu diorang ni jalan terbaik untuk kita kembali hidup seperti dulu. Kita ada event, kita boleh keluar pergi buat konten, kita boleh travel, kita boleh bersukan, beriadah, kita boleh buat semua benda. Faham tak? Sebab ini dia melibatkan mental health orang kata kan. Dia sampai satu tahap kalau orang sentiasa duduk je kat rumah tepu tak boleh buat apa, diorang akan sampai melibatkan gangguan mental diorang kan. So bila macam tu dia akan jadi masalah sebenarnya. So kita as a influencer ni, tugas kita tu mudah kan. Tugas kita ni simple, kita menyampaikan benda yang patut kita sampaikan. Sebelum tu nak bagi tahu dulu lah, nak clarify yang aku bukannya seorang anti vaksin ataupun seorang pro vaksin. So cuma jalan terbaik untuk kita menurunkan kes yang ada sekarang ni kan, kita nak buka lockdown ni, caranya ialah turunkan kes, betul? Dan cara nak turunkan kes ialah dengan mengambil vaksin. Maknanya kita tak nak ada lagi orang yang berjangkit ataupun macam orang kata, bila vaksin ni ialah imunisasi untuk badan kita ni lah katanya lah kan doktor kan. Sebab aku kan dalam bidang tu, ke ada siapa-siapa dalam bidang tu? Cik Madi rumah doktor ke? Tapi aku ada dengar juga di Facebook, di YouTube, di TikTok, dia cakap dia tidak imun kepada vaksin tu, tapi dia macam menguatkan antibody kalau kita kena COVID. Yelah, lebih kurang macam tu lah, antibody lah. So kalau kita macam mau sudah ambil vaksin, walaupun ada COVID tu, kita boleh sustain macam dia macam sesama, dia akan jadi chicken pox, sesama macam tu lah. Dia akan jadi biasa je. Betul. Tapi sebenarnya aku nak lebih kupas tentang kehidupan pelajar lah, student. Kita bukan cerita pasal vaksin. Kita bukan cerita pasal vaksin ke, pasal SOP ke, kita cerita pasal kehidupan pelajar lah. Pelajar terutamanya golongan-golongan yang terkesan ni antara range umur pelajar sehingga 35 tahun, 40 tahun lah dan ke bawah. Macam tu. So tu kayaknya orang kata spread the awareness, orang cakap betul. bagi kesedaran kepada ni kan. Antara soalan-soalan ni jadi maybe saya akan paskan kepada Ombong nak minta pendapat. Ombong, soalan dia bunyi macam ni. Kerajaan tetapkan lockdown kan kepada internal business saja. Okey, faham tak? Adakah tindakan ini tindakan yang betul, di mana kerajaan ni dia bisnes ni macam sebahagian daripada bisnes essential lah. Dia ada essential. Essential. Yang non-essential dia tutup. Jadi wajar ke tindakan ni, betul ke Ombong? Aku sebagai kiranya golongan remaja, jadi bagian dewasa, sebagai remaja lah aku tengok benda ni kan. Dia buka bisnes-bisnes yang hanya berkonsepkan 10% je yang bisnes yang 10% tu dia menyumbang kepada COVID hanya 10%, tetapi yang 90% tu ialah yang essential kan dia macam ni lah. Kalau kita bincang pasal SOP yang ditetapkan, bukan tugas kita sebenarnya kan. Kalau kita nak bincang SOP ni wajar ke tak wajar, dia mungkin MKN dah buat dah penyelidikan dia. Cuma yang jadi masalah ni, kes tak turun. Ya betul. Hari ni 28 bulan. So dah 28 hari since daripada 1 Jun. Kes masih macam tu je dia punya mainan dia. Faham tak? Begitu. Dia tak ada macam turun tiba-tiba 1000 ke kan. So benda ni kita tak tahu lockdown ni macam industri mana yang menyumbang kepada masalah ni. Faham tak? Betul. Itu yang jadi masalah. Cuma kita boleh bagi idea lah kan. Kalau kita nak cerita kerajaan SOP tak boleh macam ni, tak boleh macam tu, sebenarnya tu tugas diorang kan. Diorang yang memang tugas kerajaan lah. Dia R&D barang tu semua. Mungkin kerajaan nak idea daripada kita ni as a influencer, apa idea terbaik diorang untuk diorang lah macam tu. So kalau macam aku kan, macam benda-benda yang dia tutup tu tak menyumbang sangat kepada COVID, tetapi yang betul-betul kenapa aku pegang dia macam dia buka yang macam kilang-kilang kan. Itu adalah penyumbang terbesar lah COVID dekat Malaysia ni. Yang itu yang dia gerakkan. Apa kata macam sebagai kita kan, mungkin kalau aku, dia boleh jalankan untuk jalankan ekonomi, tapi dia patut ada macam proses kah atau macam manakah
dia macam tak boleh terus jalan gitu je lah. Faham tak? Untuk kurangkan lagi lah kes ni lah. Aku dah tahu lah. Dia macam gini, simple je, simple. Okey, kita nak buka buka apa pun tak kisah. Nak buka kilang ke, nak buka ni ke, nak buka tu, janji diorang sendiri bagi tahu. Okey, even negara-negara lain pun dia buat benda yang sama. Nak buka stadium, okey, siapa yang dah ada vaksin dan masuk, kan? Diorang dah sampai tahap zero lah, kan? Angka dia dah boleh kata 2-3 angka je dekat dalam negara tu. Maknanya kat situ diorang tahu keberkesanan vaksin ni dalam nak immune badan kita ni, nak memulihkan keadaan negara. Jadi kalau kau nak buka kilang contohnya, kan, kalau kau nak buka kilang, panggillah orang-orang kilang tu, daftar kelompok, betul tak? Pekerja-pekerja dia. Okey, sebab since apps asyik lag, asyik tak boleh masuk, asyik tak boleh tembus, kan ada satu apps yang untuk kita apply vaksin tu tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh. Okey, kau buat daftar kelompok, betul? Setiap negeri kat Malaysia ni kan ada tugas-tugas dia ke, sukarelawan dia ke, NGO ke. Masa ni lah kita bantu. Jadi sebagai influencer ni, jadi saya lah menyeru lah, aku minta lah kawan-kawan semua spread lah benda ni, kan, untuk kita sama-sama kita boleh pulihkan ekonomi negara ni, kan. Kita boleh pulihkan mental rakyat yang dah sekarang ni, hari ni dah sampai 266 kes, aku rasa 200 lebih lah kes bunuh diri. Ini baru kan daripada isu ni, pandemik ni lah. Pandemik ni lah. Ada yang kena buang kerja, ada yang dia mengganggu lah, kan. Dia mengganggu emosi, kan. Kalau kau Makdi, kan, kalau kau tak bertanggungjawab, mungkin kau tak ambil tahu pun, betul tak? Kau buat kerja kau, lepas tu stream habis, dah settle. Sebab kita orang yang sikit je kesan dia kena kita, tapi orang lain kat luar sana. Betul. Jadi macam yang orang kata apa, kais pagi makan pagi macam tu lah. Lagi satu macam dekat kilang ni, dia mungkin susah untuk ambil vaksin sebab diorang kebanyakan pekerja kilang ni dia orang warga asing lah, dia bukan daripada dia macam ni. Virus tu sendiri dia bukannya boleh pilih, okey aku nak attack warga asing saja, aku nak attack orang umur 14 saja, aku nak attack orang pergi sekolah. Dia faham dia. Virus ni dia tak pilih. Jadi aku faham dia. Vaksin tu jadikan mandatory. Senang, betul tak? Betul. Dia macam dia warga asing, kan. So kalau orang atasan kilang tu yang urus, so lebih mudah, kan. Betul. Sebab itulah itu yang aku cakap. Ni diorang ni pergi kilang mana yang daftar, diorang cakap ada 90,000 permohonan dekat MITI kalau tak silap. 90,000 trace lah. Kalau satu hari buat 1,000, 90 hari dah settle lah. Betul tak? 90,000 kilang kan ke arah tu untuk lagi memendung lagi. Betul. Kalau kau nak buat lockdown secara ataupun buat secara kelompok, contoh kawasan-kawasan. So kawasan Kelang hari ni kita vaksin Kelang saja. Habiskan Kelang. Shah Alam habiskan. Kan, betul tak? Yang Johor pula gerak buat juga diorang punya operasi. Okey, mana kawasan Skudai, jalan habiskan. Benda tu lah kita buat. Kita berapa banyak stadium kat negara ni, betul? Betul. Bila bola sepak boleh kumpul sampai 40,000 orang, 50,000 orang sekali jalan, betul tak? Betul. Jadi takkanlah cocok tu kau nak kena ni 5 jam tengok dulu. Kan? Benda tu jangan kita susahkan makcik-makcik, kan. Orang-orang muda yang nak kerja, jangan kita susahkan student-student yang perah otak lagi, kan. Diorang ni bakal pelapis negara, bakal jadi Perdana Menteri ke, bakal jadi orang-orang yang menguruskan negara. Ya. Takkan kita nak ada esok lusa Perdana Menteri tak faham apa yang dia belajar, betul tak? Betul. Macam tu. So okey, antara tu kini soalan yang pertama lah tadi. Soalan yang keduanya, kalau nak kata dari sudut relevan ke? Relevan. Angka yang ada sekarang ni dengan SOP yang dilakukan macam tu. Okey, kita start 1 Jun, betul? Time tu kes berapa? Berapa ribu? 7,000. 7,000. So 7,000 ni kes 7,000 dia 28 hari kita lockdown. Dia baru pergi ke 5,000 lebih. Maknanya 6,000 lah, 5,000 lebih. 6,000. Hari ni berapa kes 5,800. So penurunan dia dalam masa 28 hari tu 1,000 lebih saja. Kenapa penurunan dia setakat 1,000 lebih? 28 hari dia ambil, kan? Sekarang ni kerajaan baguslah, 200,000 dos sehari boleh keluar. Tapi benda tu, impact dia dekat ekonomi tu kurang nampak. Berapa ramai yang terkesan. Tu yang jadi masalah tu sebenarnya. Betul. So, kalau dengan angka tu aku tak tahu sebab kita
kita nak tahu kan apa yang berlaku dekat relevan tu. So antara relevan atau tidak dengan SOP yang dilakukan, sebagai aku, jawapanku tak tahu. Betul. Aku tak tahu. Sebab kita tak boleh jangka, sebab kita tak ada hak. Betul. Untuk, Iaitu kita bukannya orang yang menguruskan SOP. Kita ni tugas kita ni nak menyampaikan awareness. Macam mana kita nak jadikan negara ni kembali at least 80% normal lah, macam tu. Ya. At least macam buka lah bola, kita boleh pergi keluar jalan. Riadah, basikal. Kita boleh tengok tournament offline. Macam kita mau vibe yang lama tu, yang macam Malaysia yang lama. 2-3 tahun yang lepas sama macam tu. Betul. Kita mau beraya, kita mau pergi jumpa sanak saudara, jumpa keluarga, ziarah kubur semua gitu. Betul. Nak merentas negeri pun tak ada halangan sekatan. Sekarang kalau itulah, kita mau jumpa keluarga di kampung, gitulah konsepnya. Jadi orang cakap kepada soalan yang ketiga ni, impact kepada pendidikan. Impact pendidikan ni macam semua tahu, graduan sekarang ni sangat banyak graduan, tapi untuk menyumbang dari sudut ekonomi, mereka tak boleh sebabkan kes COVID ni, betul tak? Betul. Jadi apakah orang kata macam inisiatif lah yang patut diambil oleh graduan ni untuk sama-sama membendung kes ni daripada penularan wabak COVID ni, macam tu. Mana tadi? Okey, sebagai impact sebenarnya kita dia punya ni dia impact kepada pendidikan lah, kepada graduasi yang baru. Okey, satu, banyak kawanku sekarang ni dikategorikan fresh graduate lah, sebab aku tak habis belajar, orang habis belajar sudah. So kawan-kawanku habis belajar semua. Kebanyakan orang menganggur sekarang, dan orang sebab company yang dorang praktikal tu pun tak boleh ambil orang kerja. Sebab apa? Sebab dorang utamakan orang-orang yang sudah pengalaman. Dorang mau cari pengalaman tak boleh. So sebab COVID ni dorang mau tutup, macam kurangkan orang pekerja. Mungkin sebab kalau kerajaan cakap satu company kerja gini tak boleh ramai-ramai 60%. kan? So dorang 60%. So dorang prefer yang orang lama yang sudah memang ada pengalaman kerja tu. So yang fresh graduate ni terkesan dorang tak boleh cari pengalaman. Itulah konsepnya sebagai fresh graduate pendidikan lah gitu bagi aku. Dan sekarang belajar pun online. Mungkin nanti kalau macam bedahan 2030 dia bedah online mungkin gitulah. Aku tak tahu. Okay, kalau Daddy macam mana lah Daddy? Okay, makin problem lah kan. Most of student atau mahasiswa sekarang ni makin rasa macam diorang belajar untuk apa sebenarnya kan? Betul. Macam semalam saya buat survey, saya ada 3,000-4,000 orang yang tengok stream tu. 3,000 orang mengatakan diorang pun tak faham sangat apa diorang belajar. Maknanya jadual diorang bangun, pergi kelas, tengok kelas online, habis dah. Jadi benda tu sebenarnya dia berbeza dengan kita lah kan. Yang tahun 2007 macam aku 2007 pergi sama belajar, 2008 dah sama belajar kan. Jadi 10 tahun lepas tu dia berbeza lah kan. Rasa pergi induksi, rasa pergi aktiviti as a mahasiswa, rasa mak ayah pergi tengok kita ambil scroll, graduate convo. Jadi benda tu semua tak, budak-budak sekarang ni boleh kata percentage diorang nak jadi macam itu dah tak nampak. Sangat kurang lah kan. Nak kena pulihkan keadaan seperti sedia kala lah. Itulah cara yang terbaik ialah memulihkan keadaan lah kan. Mana kalau kau tanya survey pun tak adalah yang nak pun kelas online ni selalu. Even anak aku pun dekat rumah pun masih macam kan, dia belajar sekolah agama. Jadi dia tak faham macam hafazan tu dekat mana, tajwid dia kan, dia punya bacaan dia. Kalau bukan secara eye contact tu sangat-sangat susah lah. Jadi sebenarnya kita ni perlu sama-sama semua, bukannya kerajaan saja. Influencer pun sebenarnya memang perlu ambil tanggungjawab ni kan. Artis-artis kan, usahawan dekat Toktik tu kan. Terus sudahlah kau asyik tunjuk kereta kau tak habis-habis, tunjuk duit, baling duit, tunjuk duit, baling duit sampai ke mampus. Baik buat benda ni dulu, create satu awareness untuk orang-orang ni berjaya, betul tak? Lepas tu kau suruhlah orang tu beli kau punya produk 5 kotak ke 10 kotak ke, bila orang dah ada duit ni tak. Masyarakat sekarang ni desperate. Diorang nampak je ada peluang duit, diorang beli kan, jadi dropship, jadi ni jadi tu, tiba-tiba tak terjual sebab dah ramai pun beli benda yang sama. Kau faham? Kan? Jadi tak ada siapa, dia demand over supply over demand. Jadi sekarang ni sebagai influencer yang ada follower, yang ada pengikut-pengikut yang ramai, yang ada suara,
Buat kan, bantu golongan-golongan yang dalam sektor pendidikan ni, bantu frontliner, bantu jadi sukarelawan. Jangan pentingkan diri. Jangan hari-hari engkau cerita, oh hari ni aku dapat 5 juta, esok aku beli Lamborghini, lepas tu aku beli sewa pula GTR, lepas tu BMW, engkau pakai pula baju ketat tak habis-habis hari-hari. Macam tak ada otak. Faham tak? Macam tak ada otak. Jadi engkau sebagai influencer, engkau kena buat, jalankan tanggungjawab. Jangan rasa diri kita ni rockstar. Jalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Faham tak? Bantu golongan-golongan anak-anak muda yang tengah belajar ni, yang tak ada duit ni, bantu diorang. Faham tak? Kita ni, kalau akulah kan, kalau vaksin tu disuruh bayar, aku sanggup bayar. Betul. Sebab apa? Boleh pulihkan ni. Okey, katalah satu vaksin 200, sejuta orang dah 200 juta kau dapat. Betul tak? Betul. Sejuta orang yang mampu bayar ni, contohlah, takkanlah dekat TikTok tengok berapa ramai orang baling duit kan. Kau bayarlah. Betul tak? Betul. Instead of kau bising-bising, oh tak boleh berniaga sekarang ni, baik kau create satu awareness untuk kita pulihkan negara ni. Macam tu. Jadi untuk sektor pendidikan atau pelajar-pelajar atau mahasiswa, diorang ni masih belum berasa kerja, belum rasa macam kita nak survive, tapi diorang dah terpaksa rasa sebab ni lah, pandemik ni. Diorang tak boleh nak adapt dengan situasi. Macam kita dah ada banyak pengalaman, kita dah boleh adapt dengan situasi. Kita kena kesiankan diorang juga. Jadi orang kaya yang banyak buat bisnes ni kan, yang kau ni influencer kan, katalah influencer bisnes lah kan, usahawan, create lah satu awareness untuk semua orang tahu apa itu kepentingan nak kita ni jadi normal seperti sedia kala kan. Kalau kau anti vaksin ke, kau pro vaksin ke, jangan letakkan ideologi tu kat situ. Letakkan ni, prioritikan ni kesedaran untuk orang ni semua. Kalau kau tolak vaksin, dah sudah, kau diam je. Janganlah kau menyusahkan orang yang memang berkeperluan macam kita. Betul tak? Berapa ramai dekat Malaysia nak pergi konsert? Ramai. Betul? Ramai. Buat satu counter sebelum hari konsert. Okey, siapa nak pergi konsert esok atau 2 hari akan datang, kena ambil vaksin hari ni. Betul tak? Utamakan vaksin lah. Macam tu lah. Sebab sekarang itulah jalan terbaiknya. Kau tengok negara-negara lain, semua dah buat benda tu. Australia tu sampai terlebih 300,000 dos. Terlebih sebab dia tahu semua rakyat dia dah dapat, dia ada lebih 300,000 dos lagi. Jadi takkan kita tak boleh buat. Berapa ramai orang kaya kat TikTok tu. Betul? Betul. Bukan hari-hari paling duit kan, buat lagu aku budak boy kan. Mereka banyak duit sangat kan. Bantu. Sekarang ni tugas kau bantu masyarakat. Macam tu. So macam konsepnya kita buat satu macam event kah untuk supaya orang virtual event macam ni lah. Kau buat satu kau boleh cakap kan 1 minit dekat mana-mana platform lah. Cakap okay guys, kalau apa kata, kalau kita nak ni, korang dah daftar tu kan, pergilah. Sebab berapa ramai kawan-kawan aku yang jadi frontliner ataupun duduk kat KKM kan, diorang cakap ramai juga yang tak datang kan. Benda nak kena ramai juga yang tak datang, benda nak kena habiskan kan. Jadi benda ni kenapa ramai lagi yang tak sedar, ramai yang tak daftar kan. Lepas tu badan-badan berwajib mana yang tak datang tu, ataupun mana yang memerlukan macam kita orang ni, dulu kan je lah. Kalau nak sangat minta payment, kita release je lah payment macam tu. Ya, betul. Orang kata macam ni, walaupun kita ni tak menyumbang banyak dalam, orang kata, untuk memerangi, at least kita sampai yang kesedaran untuk bagi orang lain sedar tentang itu cakap sekarang ni ekonomi ni, kalau kita sebagai rakyat Malaysia, kita pun perlu bantu. Selain kita bayar cukai kan, kita kayakan LHDN, kita pun perlu bantu dari segi macam ni lah kan. Kalau berapa ramai 32 juta rakyat, mungkin 30 juta rakyat sekarang ni tak mampu. 2 juta tu lah yang tolong bantu at least separuh ke kan. Betul tak? At least ada memberi lah. Janganlah pentingkan diri sendiri. Aku tengok ramai sekarang ni terlampau pentingkan diri sendiri. Diorang tak fikir macam sudahlah, kau nak tonggang ke, nak terbalik ke, kau punya pasal. Diorang lagi pentingkan diorang punya poket sendiri lah sebenarnya. Yang kaya semakin kaya lah gitu. Kita tak nak ada kasta macam tu. Berarti kalau umum ada nak apa yang kau kata ada. Okey, kalau kita tengok pula dari sudut impact daripada sudut ekonomi, macam mana Omong? Apa yang kau nampak Omong dari segi impact daripada COVID ni kepada ekonomi, macam mana? Yang aku baru nampak ni, tak tahu betul kan tak, sebab si Syed Saddiq dia ada upload TikToknya. Dia ceritakan
golongan orang kaya time COVID ni orang semakin kaya. Dia punya konsep lah. Aku tak tahu betul kan tak dia punya tu, tapi aku tengok di TikTok Syed Saddiq lah. Tu dia cakap orang yang kaya ni semakin kaya dan yang tertindas orang golongan bawahan lah. Aku rasa ekonomi dia macam ada dua benda lah. Kalau untuk ekonomi orang bawahan ni orang yang merundung jatuh, manakala yang orang-orang atas ni dia semakin kaya, gitulah konsep gua. Aku rasa ekonomi sekarang dari segi ekonomi tak tahu betul ke tidak, tapi itu Perspektif ngawah, perspektif ngawah. Perspektif gua. Okey, kalau Dedi macam mana ni? Ekonomi terus terang bila melibatkan dua kasta, dua golongan ni memang akan ada banyak gap lah, makin ada gap, faham tak? Jurang dia semakin besar lah. Dan juga kita tak adalah yang kaya tak terkesan. Yes, terkesan. Yang mana buka resort, yang mana buka hotel, yang mana buka kilang-kilang yang non-essential ni memang terkesan, tapi diorang still boleh sustain. Betul tak? Diorang still ada duit. Kita kena kesiankan yang buka car wash, ais pagi makan pagi. Betul. Memanglah boleh berkorban, tapi itulah kan, sampai bila? Sampai bila kita nak ada satu macam benda tu lah kan. Kita nak kena nak tahu sampai bila. Sebab sekarang ni kita macam copy and paste je. SOP, okey, SOP macam ni, kita copy balik SOP macam ni. Setiap 14 hari SOP macam ni, copy balik. Jadi benda tu kita pun tak nampak. Kita pun mesti sama-sama lah benda tu. Jadi pada aku kalau tanya berkenaan ekonomi hutang betul lah cakap, mahasiswa makin antara yang terkesan lah. Kau satu semester 7-8 ribu, 6 semester dah berapa, betul? 40-50 ribu. So hutang diorang ni, diorang pun tak tahu nak menampung hutang diorang ni macam mana. Itu yang timbulnya suicide kan. Itu yang timbulnya kes meragut nyawa tu. Kata like diorang aku. Sebabkan benda ni terkesan impact dia tu sangat. Pun kita nampak kalau macam golongan pagi, orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kepada golongan bawah ni dah sangat kesian sebenarnya. Betul. Ada yang macam tak cukup beras, ada yang macam apa yang kita tahu tadi, dia tanya macam mana dia tanya untuk ejen takaful, kalau dia bunuh diri, duit tu pergi dekat mana? Dapat tak dekat keluarga dia? Layak tak keluarga dia dapat pampasan kalau dia ambil nyawa dia sendiri lah. Jadi benda tu, ini menjadi kesedihan lah aku sebagai rakyat Malaysia kan. Sebab aku duduk bukannya orang senang, sebab aku pun duduk daripada flat. Jadi aku tahu kehidupan orang-orang ni, faham tak? Jadi okey, macam wajarkah, soalan yang seterusnya, wajarkah influencer untuk ambil vaksin? Ambil vaksin ni, kau tak kena jadikan benda ni mandatory, faham tak? Ataupun katalah tak nak lah kan, ada yang tak nak kan, kita hormat je lah. Tapi wajar ke tidak, dia sepatutnya wajar bagi kepada yang memang nak. Okey, ada orang cakap vaksin ni kerja Dajjal kan, vaksin ni Illuminati lah contohnya. Ada orang cakap macam tu. Tapi kalau negara dah normal, okey, ni bagi pendekatan mudah negara dah normal, masjid dah buka, hari-hari kau datang masjid solat taubat, betul tak? Kau bertaubat. Kalau kau rasa macam kau terbuat ni untuk pasal terpesong lah contohnya lah, kau dapat bertaubat hari-hari, pergi solat Jumaat kan. Kita dah berapa lama tak solat Jumaat, kau bagi tahu aku? Betul, sangat lama. Dah berapa lama kita tak dengar azan, betul tak? Rindu kutubah. Budak-budak zaman-zaman sekarang ni, berapa ramai yang dah tak rasa nak pergi masjid. Betul. Jadi kalau negara dah normal kan, kalau kau dah create awareness, negara dah normal, kau pergilah masjid, kau bertaubatlah siap-siap betul-betul, betul tak? Betul. Panadol kau percaya kan? Panadol boleh hilangkan sakit kepala. Padahal benda tu banyak juga side effect. Kalau kita darurat sekalipun kan, dah tertulis kalau darurat apa yang depan mata makan, katak ke, babi ke. Kalau kita dah memang lapor darurat, takkan kau nak okey tak boleh, dalam badan aku tak boleh masuk benda. Tak boleh, kau tak boleh cakap macam tu. Apa pun macam mana sekalipun, at the end of the day manusia akan mati juga. Betul tak? Tapi tolonglah untuk generasi akan datang, generasi yang sekarang ni yang tengah survive ni susah. Macam tu lah. So wajar atau tidak, kita as a influencer yang ada suara, wajar untuk bagi tahu orang kita perlukan hidup yang normal. Bukannya wajar ambil vaksin ke tak ambil vaksin ke, kita nak hidup yang normal. So apa mekanisme dia? Mekanisme dia ialah mengambil vaksin lah, itu je. Wajar. Kita berfikir, kalau sebagai aku macam remaja kan, golongan generasi baru lah, generasi ni. Daddy golongan atas kan, macam aku remaja. Aku kalau sebagai aku berfikiran secara masih remaja gitu. Aku mau kan, kalau boleh aku mau makan yang kehidupan yang normal lah. Aku nak mau kehidupan begini. So aku akan ambil vaksin tu untuk dapatkan pulihkan balik macam yang lama balik. Sebelum ni. Betul lah orang cakap,
kalau betul vaksin ni kerja Illuminati, Dajjal semua tu, takkanlah kita mau sampai bila-bila begini? Tak ada sembahyang. Tak, bukan. Jemaah tiada. Orang pergi haji pun kena vaksin tau. Betul. Kau faham So, tak? Kalau kita ni nak dihabiskanlah nyawa kan secara sistem. Baik dia orang standby dekat orang nak pergi haji tu. Setahun berapa juta orang pergi haji, betul? Bila kau cocok vaksin sampai sana kan satu butang pak mati. Betul tak? Betul. Jadi benda ni bukannya kita nak cakap okey, macam mana nak cakap dia sekarang ni kita nak bantu masyarakat akan datang. Yalah. Betul. Generasi akan datang. Contoh umur kau ombong, kau tak merasa kehidupan apa yang aku rasa. Main kereta contohnya, kehidupan dekat macam mana kehidupan bermasyarakat. Kau faham tak? Macam mana kita nak buat konten dekat luar. Kita as a content creator pun sikit banyak memang akan rasa. Kita nak buat konten bercuti, pelancongan terkesan, betul. Sistem pendidikan terkesan. Lagi bisnes-bisnes kecil terkesan. Macam itulah. Jadi untuk kita bantu, korbankanlah. Janganlah kau rasa selfish, pentingkan diri. Oh tak boleh, aku tak boleh vaksin kan. Aku tak boleh, aku anti-vax. Dan kalau kau anti-vax, kau punya pasal kan. Yang mana pro vaksin, kau punya pasal. Aku ni orang yang nak kehidupan normal. Aku ni wallahi aku bukanlah anti-vax, aku bukanlah pro vax. Yang aku tahu aku nak kehidupan yang normal. Kembali kehidupan yang 2 tahun 3 tahun lepas. Betul. So sebagai aku wajar lah ambil dan untuk kehidupan yang normal. Tapi kalau yang nak ambil vaksin tu pergi mampus lah dia, biarkan dia. Tapi hormat majoriti, hormat majoriti. Sebab kalau kau nak ambil, kau diam-diam siap. Betul. Macam buat bangkang, buat demonstrasi. Nak kena protes, nak kena jangan. Salah, sebab apa? Okey, sebab apa? Manusia terus terang cakap, manusia dia akan nak pergi fikir benda positif lambat. Benda negatif, oh betul ni jahat ni. Betul ni setan ni. Tanpa asal selidik. Manusia punya pemikiran tu normal. Terus terang memang macam tu. So, Jadi gitulah. Jadi dengan adanya orang kata follower macam kita influencer ni, bagi tahu je kan lepas kesedaran kita vaksin ni sebenarnya penting untuk pulihkan keadaan seperti sedia kala. Betul. Dia bukan untuk untuk macam kita ambil vaksin ni untuk support New World Order. Bukan begitu. Bukan. Tapi kita ambil vaksin ni untuk normalkan diri. Kalau kita orang ni dibayar untuk support New World Order, kita orang dah minta GPR semua sebiji, rumah dah lulus loan. Aku sampai hari ni loan rumah aku pun tak lulus lagi. Betul. Kan, faham tak? Kan ni aku nak kehidupan normal je, itu je. Nak tolong, nak biar student-student ni semua rasa, nak biar student-student tak terbeban dengan hutang yang entah apa-apa, faham tak? Diorang tak tahu apa arah tuju. Kalau tak sampai bila kita ni nak ditindas macam ni, tak ada any progression. Dia bukan kita ditindas, tapi sampai bila kita nak macam ni? Macam ni punya. Macam ni. Macam ni sampai bila? Tak ada inisiatif untuk nak pulihkan seperti negara-negara lain. Negara-negara lain walaupun okey, contoh kita tengok macam China lah. China padahal kita nampak benda ni terjadi daripada negara lain. Sekarang ni dah okey dah. Diorang tak bagi masa dah. Euro. Singapore dah declare COVID ni macam chickenpox, macam sesama. Dah tak ada dah dia nak lockdown ke, bagi tahu kes hari ni berapa jangkitan, dah tak ada dah. Yang dia tahu dia kehidupan dia, diorang kena normal. Okey, siapa yang nak kerja ambil lah vaksin ke apa benda kan. Maintain ubat dah. Asalkan pulih semua orang rindu. Macam tu lah, tolonglah kan. Betul lah. Kalau kau tak nak tolong diri kau nak sampai bila-bila kau tolak, kau jangan hasut orang untuk buat benda-benda yang bukan lah. Macam tu. Betul. Kalau kita tengok daripada konsep yang besar lah sekian, tak perlu pun tengok as a family lah. Kalau macam family macam ni, kita terang ni untuk nak pulihkan keadaan macam betul. Sebuah sedikit benda ni dia berkurang daripada yang anggap kata benda ni free monsoon lah, itulah ni lah. Aku jujur lah, dulu aku macam betul lah vaksin ni, aku nak ambil lah, serius lah vaksin ni. Tapi bila makin hari begini-gini je konsepnya tak turun. Aku ingatkan satu hari nanti COVID ni akan hilang. So aku cakap biarlah dia hilang. So macam aku macam pemikiran aku cakap aku nak mau vaksin bila apa yang terjadi. Tapi one day aku fikir secara matang, secara profesional kan. Kalau aku nak ambil vaksin, kes akan begini terus. Malaysia akan jadi begini terus. So aku jadi macam lebih baik aku ambil vaksin. Berkorbankan ambil vaksin supaya boleh kita rasai kehidupan yang lama, tak jauh jadi gini. Betul. So kita boleh sembah. Aku jujur tak pernah. Aku last sembahyang Jumaat bila? Lama sebelum PKP, first PKP tu itu last aku solat Jumaat. Dah 2 tahun. Bayangkan dekat tahun lebih lah. Setahun lebih aku nak sembahyang Jumaat. Tahun lebih betul. Kau bayangkan.
Kutubah Ah. pun nanti sebelum Nanti dia kira dia tanya kau kenapa tak sembahyang Jumaat kan, kita mau salahkan dia Yang tu tak bagi. Itu Bukan, tak bagi. bukan. Si Anu nak bagi aku, dia anti vaksin. Dia cakap tak payah ambil vaksin. So kami tak dapat jawab. Gitulah kita jawab. So tak boleh juga gitu kan. Betul. So kita kena ambil satu hari nanti kita ditanya di akhirat nanti, diorang akan salahkan diorang punya ketua, pemimpin orang. Pemimpin. Padahal kan diorang yang tak mau support, diorang yang tak cari jalan untuk selesaikan benda tu. Diorang akan tuding jari, kau tahu ah. Kau faham tak maksud tu? Yalah. Dia salahkan kerajaan, diorang yang tak buka masjid so tak boleh sembahyang Jumaat. Tapi kita sebagai rakyat, kita tak cari jalan untuk selesaikan benda tu. tak buat tanggungjawab kita. Kau faham tak? Salahkan orang lain. Sedangkan benda tu boleh diri kita untuk inisiatif, ambil je vaksin. Dia akan salahkan. Boleh Betul. Jadi soalan yang terakhir lah orang cakap, saranan kepada kerajaan. Saranan kepada kerajaan ni macam orang kata Mekanisme terbaik. mekanisme terbaik. Apa yang patut kerajaan lakukan? Okey. Macam kita ni, kita nampak sebagai influencer macam mana? Okay, since lockdown ni impactnya tidak begitu banyak. Impactnya menjadikan ramai yang ada masalah mental kan, sampai kes bunuh diri, gantung diri kan. Simple je. Kalau nak buat vaksin, nak salurkan vaksin ni, salurkan secara berkelompok di golongan yang penting, contohnya ekonomi kan. Kau pergi kilang-kilang minta bayaran kan yang sepatutnya kan. Kilang pun kena bagi kerjasama untuk kita sama-sama pulihkan ekonomi ni, satu. Yang kedua, hasil daripada jualan tu kita salurkan kepada golongan yang tak berkemampuan. Dibuat juga secara berkelompok, sebab sektor-sektor, banyak sektor kan. Contohlah pelancongan, okey, siapa yang nak pergi melancong, ataupun kita buat nak buat satu perhimpunan untuk dekat stadium. Berapa banyak stadium, gunakanlah fasiliti tu, betul kan? Aku yakin dan pasti benda ni boleh ditangani kalau kita buat benda ni betul-betul. Kita sama-sama. Diorang cakap okey, diorang cakap setakat ni 200,000 dah divaksin kan, atau lebih. Kalau kita guna stadium yang ada, satu stadium katalah boleh muat 20,000 paling kecil. Kalau dekat Bukit Jalil tu 40,000, JDT mungkin 40,000. Katakanlah 20,000 kita ambil. Satu hari 10 stadium, 10 negeri jalan sekali serentak, 200,000. Betul? Satu hari 200,000. 10 hari 2 juta orang boleh dapat. Nampak tak benda tu? Simple je. Jadi saranan dia bukan sarane sarane lama dah tak jumpa. Saranan. Mr. Mamak, bos. Ya, Mr. Mamak. Oh, saranan. Saranan aku, kalau ada 90,000 kilang yang apply untuk buka kan, MITI pun ada keluarkan data tu kan. Pergi dulu ke 90,000 kilang tu dulu. Kau pergi kilang ni Kepada sektor-sektor yang penting untuk menjana ekonomi dalam masa tak sama. Bila benda tu dah cover, baru yang bawah-bawah ni pun dia akan tercover juga secara tidak langsung. Betul. Jadi siapa yang ahli masjid situ kan, kawasan setempat, buat kawasan setempat tu. Janganlah kau buat vaksin kat masjid tapi orang-orang setempat tak dapat. Faham tak? Sekarang ni orang-orang setempat banyak tak dapat. Dia vaksin orang-orang yang tak gunakan masjid tu. Yang tertentu. Kau gunakan masjid tu. Contohlah masjid ni boleh muat 200 orang. Buat berperingkat. Pagi 200 orang, tengah hari 200 orang. Dapat satu masjid 1,000 orang sehari. Faham tak? Jadi yang berkemampuan pula, influencer-influencer yang berkemampuan kan, top tickers yang kaya, yang katanya kaya, hari-hari beli kereta, hari-hari tunjuk BMW, Audi, ini tu, bantulah kan. Betul tak? Kita gamers semua kan, kata okay ke banyak duit, Sun Gaming ke, bantu kan. Bantu. Maknanya kita suka atau tidak, kita kena bantu. Inilah tanggungjawab kita kena jalankan sekarang. Jangan pentingkan diri sendiri. Tolonglah jangan pentingkan diri sendiri. Kau ni terlampau pentingkan diri sendiri. Faham tak? Itulah. Kalau umum macam mana umum? Kerajaan ni aku rasa dia patut sama macam Dedi juga, tapi tambah sikit lah kan. Gerak gempur dia kena laju. Jangan slow. Jangan sebabkan dia apps. macam, Jangan diorang cakap punca dia kan. Banyak yang cakap apa? Oh, asal kita tengok dekat apps dah daftar tapi tak datang. Asal kau nak? Sekarang ni macam mana penyakit tu cari manusia, vaksin pun kena cari manusia. Bukan manusia kena pergi. Tu, vaksin tu kena cari. Faham tak? Dia kena cari. Okay, buat. At the same time kita pun kena bantu juga. Bagi kerjasama. Macam tu. kalau boleh, kalau sampai tahap susah sangat, macam memang orang tak boleh bergerak kan, apa kata kerajaan yang datang rumah ke rumah gitu. Kalau boleh sampai Create sukarelawan. Cari sukarelawan. Panggil influencer-influencer ni pergi buat awareness, create awareness. Influencer-influencer tolonglah, benda-benda macam tu kena tolong. So macam kita sebagai, macam contohnya influencer, YouTuber, streamer semua, kamu jangan selfish. Try macam orang fikir vaksin ni bukan satu benda yang buruk.
Betul. Kita kena buat benda tu. Sebagai kerajaan pun aku rasa patut dia patut vaksin tak juga double standard lah, tapi kalau mungkin influencer sudah divaksin, mungkin follower-follower rasa diorang okey ni sudah kena vaksin. So diorang pun ikut vaksin. Kita 400 hari lebih kena kurung. 400 hari lebih kita bergerak tak bebas. 400 hari lebih kau boleh bayangkan nak dekat setahun lebih. Tapi inilah masanya kita rakyat Malaysia ni kena buat something. Kalau kita asyik blame kerajaan pun susah juga. Tak boleh juga. Kita ni tanggungjawab kita tanggungjawab kita ni. Masalah. Tanggungjawab kita sebagai rakyat, tanggungjawab kita. Tak payah kita hari-hari salahkan kerajaan yang memang diorang tak dah banyak hari dah kita bagi pun diorang still slow lagi. Dah, ni tugas kita buat tugas kita. Macam tu lah. Kita yang menggerakkan tu daripada kita tunggu. Betul. Arahan. Instead of kita tunggu. Sometimes orang daftar vaksin, tapi time tu hari kan aku pergi aku tengoklah dekat tempat cuci vaksin tu. Time tu ngam-ngam time tu aku tengah pergi bengkel. Antara kereta aku pergi bengkel. So tempat tu tempat ambil vaksin. Panjang gila beratur kereta, jam. So dia macam sukar jugalah. So dia kan lalu lintas problem. Lalu lintas problem. Dia banyak efek. Kalau tempat yang terbuka macam contoh stadium guna macam ni lah. Jadi cakap gunakan fasiliti yang mana ada sekarang ni untuk sama-sama benda tu tak ada kacau orang lain. Buat drive thru ke kan? Drive thru. Boleh je. Kenapa swab test boleh drive thru? Kenapa vaksin tak boleh drive thru? Buatlah drive thru. Takkan vaksin tu nak tunggu dia nak pasang jarum nak. Kalau ayak tu 3 jam tu. Kalau dia 3 jam je. 3 jam je. Dia kejap je masuk dah kan, betul tak? Jadi kita jangan susah-susahkan makcik-makcik yang umur dah 60 70 kan. Itulah kan. Banyak sekarang ni kan, terus terang lah. Banyak orang yang pentingkan diri sendiri lah sebenarnya. Diorang tak rasa apa yang orang-orang terkesan ni rasa. Banyak yang orang rasa macam tak apalah kau nak ambil ke kau tak nak ambil ke, kau punya pasal lah. Aku dengan aku punya pendirian. Tak boleh. Kita sekarang ni, kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersatu. Macam tu. Okey, soalan yang terakhir lah. Andai kata lah kan yang kita tahu semalam mereka lanjutkan lagi PKP. Lanjut sampai bila kan. Jadi orang kata andai kata lah jalan yang terbaik adalah kita darurat dekat mana kita tutup semua sektor dalam masa yang singkat untuk pulihkan keadaan. Benda ni betul ke ataupun tak betul? Macam tu pendapat lah. Aku orang yang tak terlalu terkesan lah sebenarnya. Sebab kita boleh kerja kan. Kita kerja macam ni kan. So tak terlampau terkesan. Cuma kalau itulah yang terbaik, buatlah. Asalkan ada kerja lain yang dibuat. Pembaik pulih tu. Contoh dia lockdown pada masa yang sama dia spread vaksin tu cepat. Recover cepat. Dah okey, cepat. So hari pertama lockdown, kawasan Kelang akan divaksin sepenuhnya. Hari pertama lockdown. Hari kedua lockdown, Shah Alam, Petaling Jaya, Subang kan berperingkat. Itu okeylah, 14 hari sekurang-kurangnya 14 kawasan atau 14 daerah settle. Betul tak? So at least dalam tempoh orang cakap dalam 6 bulan yang terawal tu, dalam masa sama banyak benda dah cover. Maybe benda ni dalam masa singkat aja, berani kat jari, masa singkat dah pulih seperti sedia kala. Betul. Ini aku yang bodoh tau. Aku yang bodoh bahagian ni boleh fikir benda tu. Takkan orang bijak pandai kat Malaysia ni tak boleh fikir benda tu kan. Kalau kau bijak pandai, kau sepatutnya dah boleh fikir benda ni. Jangan fikir poket sendiri, jangan fikir sales sendiri, jangan fikir macam tu lah. Fikir untuk masa depan lah, masyarakat masa depan. Nasib sendiri. Bila kembali normal semua, so dia mau buat bisnes apa pun buat lah. Kau jual lah kau punya produk tu yang minum putih sampai jadi kertas tu kan. Kau buat je apa kau nak buat. Tapi tolong dulu, bantu dulu. Sama-sama. Kinilah time kita sekarang ni dah ada waktu yang sangat genting dah. Benda ni kalau tak ada kesedaran sampai bila? Takkan nak ada lagi 10 tahun, 5 tahun. Kebanyakan negara-negara lain yang buat benda ni secara cepat, dia berfikir secara efisien. Diorang sudah settle masalah ni. Dubai dah 80% dah boleh pergi mall. Mungkin diorang pakai face mask lah. Dah jadi mandatory kan face mask tu. Tapi 80% kehidupan dekat Dubai tu dah normal. Ekonomi pun bergerak, dah tak ada golongan yang terjejas. Kawan-kawan aku dekat Singapura boleh skate hari-hari, pagi petang siang malam boleh main skate dekat kawasan bandar. Dah tak ada halangan dah. Jadi jawapan sampai bila?
dalam 5 tahun, dalam 3 tahun, 2 tahun ke depan tak payah pakai face mask sudah kalau betul-betul cepat kita betul. Jadi itulah, bukan kita ni nak fokus kepada influencer, kita ni mewakili sebagai rakyat Malaysia lah, rakyat Malaysia. Senang kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita orang cakap memberi kesedaran tentang betapa pentingnya vaksin ni untuk bukan untuk diri kita tetapi untuk ekonomi negara, untuk betul. Seperti sedia kala macam tu. Jangan kita fikir macam benda ni untuk diri kita, tak boleh ada pro vaksin ke anti vaksin. Kita jangan pandang, jangan narrow minded. Jangan narrow. Kita pandang as a rakyat yang nak pulihkan keadaan ni. Betul. Kesian lah dekat golongan-golongan makcik-makcik, tak kisahlah siapa-siapa, golongan-golongan yang pagi untuk cari rezeki, and then malam lockdown dah tak boleh nak pergi mana, and then nak bagi makan nak bini macam mana. Lepas tu bila dah terlampau stres dengan masalah yang ada, dia ambil nyawa dia sendiri. Jadinya kes bunuh diri. Sebab apa? Benda tu untuk keluarga, untuk kelangsungan hidup dia. Jadi untuk kami ni sebagai rakyat Malaysia ni menyeru lah, bukan beri kesedaran lah betapa pentingnya vaksin ni kepada dia sini. Dia betapa pentingnya kehidupan normal. Nanti kalau kau cakap betapa pentingnya vaksin, nanti orang-orang yang anti-vax akan cakap pro vaksin. Nanti orang anti-vax akan hentam kau pula kan. Aku bukan nak ni kehidupan normal, kesedaran. Tolonglah. Tolonglah sebab sakit otak sebenarnya hari-hari duduk terperuk ni. Kita pun tak boleh nak berjumpa, tak boleh nak jalankan bisnes tu. Susah. Sampai bila benda ni? Sampai bila? Sangat susah. Jadi tolonglah. Renung-renungkan dan sangat beramal lah. Renung-renungkan dan aku pun rindu selamat beramal. Sabah ni. Betul. Saya dah balik Penang dah 6 bulan dah tak balik Penang. Jadi macam mana rindu, tapi tak boleh dengan dia. Kita kena ikut juga SOP sebab nak bendung. Memang ada orang tu dia macam kami semua dah follow dah SOP tapi still lagi angka yang sama, still lagi kes meningkat. Jadi benda tu yang tak nak. Punca dia dekat mana? Jadi masing-masing ambil kesedaran, masing-masing ambil inisiatif untuk nak pulihkan. Sekarang bukan masa untuk blame ni blame tu kan. Sekarang masanya untuk kita bangun sama-sama tolong, dah itu je. Betul. Itu je. Kita macam bersama-sama lah, macam teamwork, sama-sama naik gitu. Betul. Okey. Ustaz, jalan terakhir itu sih aku rasa. Betul kan dia? Itu je rasanya. Sampai di situ je kita hari ni untuk ni. Jadi sama-sama lah kita sebagai rakyat Malaysia untuk pulihkan untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala. Sebab itulah seperti dibincangkan tadi. By the way, terima kasih juga kepada Ombong dengan Daddyhood kerana sudi meluangkan masa dan memberi beberapa idea dan pendapat yang terbaik untuk memendung masalah ni seperti sedia kala. Jadi ada sepatah dua kata untuk semua yang terkesan, stay relax, jangan ambil keputusan yang di luar jangkauan kan. Lepas tu untuk frontliner, terima kasih banyak. Korang dah buat kerja ni dengan sangat terbaik. Cuma mungkin birokrasi membuatkan benda ni a bit slow kan. Sebab yalah, sepatutnya benda ni boleh jual je terus gitu. Kau tunggu jawatan kuasa ni luluskan, dia jadi slow. So hopefully kita janganlah kita blame frontliner ke blame ni blame tu, tak payah. Kita semua kena bantu create awareness, cepat-cepat normalkanlah dunia ni, bumi Malaysia ni macam dulu ni. Mantap. Bong, ada sepatah dua kata Bong? Kalau aku thank you semua yang yang terlibat secara langsung dan tak langsung lah dalam menangani masalah ni. Frontliner, backliner semua, sideliner, upliner semua, thank you sebab bantu negara ni. Kepada yang mobil vaksin dan tak mobil vaksin, itu dari kamu. Sebab pilihan pemulihan negara ni di tangan kita ya. Pemulihan negara di tangan kita ya. Pemulihan negara di tangan kita. So stay peace, spread the love. Assalamualaikum. Alright. So rasa sampai di situ je kita punya ni. Jumpa nanti. Assalamualaikum dan selamat beramal. Bye bye.